Alhamdulillah, pada hari ini insya-Allah kita akan meneruskan pengajian dan perbincangan kita, di mana pada pertemuan kita yang lalu telah kita bincangkan mengenai zakat fitrah, dan hari ini insya-Allah kita akan meneruskan mengenai beberapa perkara yang berhubung kait dengan harta yang kita miliki. Apakah perkara-perkara yang lain yang kita dituntut untuk melakukan apabila seseorang itu mempunyai harta? Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, secara umum apabila seseorang itu mempunyai harta, di sana ada beberapa kewajipan yang beliau itu dituntut untuk melakukan. Di sana ada hak yang wajib ditunaikan terhadap ataupun ke atas harta yang seseorang itu memilikinya. Jadi hari ini kita akan meneruskan di muka surat 390, dan di muka surat 390 kita akan bincangkan mengenai perkara AI. Penulis Al-Imam Syed Sabiq rahimahumullah meneruskan perbincangan dengan mengatakan kewajipan lain terhadap harta selain daripada zakat. Pada pertemuan-pertemuan kita yang lalu telah kita kupaskan, apabila seseorang itu mempunyai harta, apabila hartanya itu telah cukup nisab dan cukup haul, nescaya wajib dia mengeluarkan zakat. Masalahnya adalah sekiranya dia mempunyai harta, akan tetapi hartanya tidak cukup nisab atau hartanya tidak cukup haul, adakah perkara-perkara yang lain yang wajib seseorang itu lakukan terhadap harta yang dimiliki? Ataupun dia telah pun tunaikan zakat, akan tetapi bagaimanakah kewajipan ataupun tanggungjawab dia sebagai seorang yang beriman yang mempunyai harta? Penulis mengatakan, Al-Imam Syed Sabiq rahimahullah menyebutkan dalam kitab Fiqhus Sunnah, tulisan ataupun terjemahan di muka surat 390. Islam mempunyai pandangan terhadap harta berdasarkan kenyataan. Ia merupakan asas kehidupan dan asas kehidupan seseorang dan masyarakat. Jadi kita mengetahui sebagai seorang yang hidup di atas permukaan bumi ini, suka ke tak suka, kita terpaksa mencari harta untuk melalui kehidupan ini. Kerana apa juga perkara yang kita ingin lakukan, di sana memerlukan sesuatu untuk kita bertukar ganti. Cuma apabila kita mengatakan tentang harta ini, para jemaah yang dirahmati Allah, kita mengetahui bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Wa halallahu al-bai' wa harrama riba. Allah Taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi selain daripada riba, Allah Taala juga mengharamkan perjudian. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Ya, jadi salah satu daripada perkara yang diharamkan adalah perjudian. Apa beza jual beli dengan perjudian? Kita lihat. Di dalam masalah jual beli, dalam Islam, kita dituntut, digalakkan mempunyai sesuatu sistem yang win-win situation. Sedangkan perjudian itu dan dalam jual beli itu adalah sesuatu konsep win-win situation. Kalau perjudian, dia bukan win-win situation, dia win-lose situation. Apa maksudnya? Kita katakan, dalam jual beli, katakanlah seorang itu ada harta, satu orang ini dia buat kuih, dia buat kek, dia buat kuih, dia buat roti. Dia buat roti, dia jual kepada A, buat roti, jualkan kepada B. A buat roti, jualkan kepada B, B dapat roti, B berikan duit kepada dia. Jadi A dengan usaha dia buat roti, dia dapat duit. B, dia dapat roti. Jadi A dapat duit, B dapat roti. Jual beli.
Sama ada dia jual roti ke, buat kuih ke, buat apa sekalipun. Kita ada barang, kita ada beg, kita nak jual. Maka saya ada duit. Saya berikan duit, awak berikan beg. Kawan kita yang jual beg dia dapat duit, kawan kita yang keluarkan duit dia dapat beg. Kedua-duanya gembira. Win-win situation. Akan tetapi di dalam perjudian, dia tak ada konsep sedemikian. Apabila 2 orang berjudi atau 3 orang berjudi, mereka mempertaruhkan wang tersebut, satu akan menang. Yang menang dapat duit. Yang kalah, kerugian, tak dapat apa-apa. Harta yang dia miliki, dimenangi oleh kawan dia, yang menang harta dia, sedangkan dia tak dapat apa-apa. Dan dia dalam kerugian, disitulah datang adawa, permusuhan. Dalam Islam, wa halallahu bai'a wa harrama riba. Allah Taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba dan juga maisir, perjudian dan sebagainya. Jadi kita kena lihat ya, perjudian nak tengok agak-agak ini halal ke tak halal, win-win situation. Awak kasih barang, saya beli, satu dapat kemanfaatan, dapat kuih, dapat kek, dapat apa barang baju yang awak jual, dan satu dapat duit. Dua-dua gembira. Itulah konsep jual beli yang dibenarkan di dalam Islam dan tidak boleh ada konsep di mana ada permusuhan dan sebagainya. Baik. Apabila kita mempunyai harta, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, ada perkara yang lain yang harus kita renungkan, ada hak dalam harta kita. Secara umum, kita renungkan tentang harta dahulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tu'tu sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama. Dalam surah An-Nisa ayat kelima Allah Taala berfirman dan yang bermaksud, wala tu'tu sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama. Janganlah kamu berikan harta yang telah dijadikan Allah sebagai tiang hidupmu itu kepada orang-orang yang bodoh. Ya, sufaha. Yang maksudnya apa? Kalau sekiranya seseorang itu tidak dapat menguruskan harta, maka tidak boleh kita berikan harta itu kepada sufaha, yakni orang-orang yang tidak pandai, yang di mana harta yang kalau kita berikan itu dia akan boros. Nescaya dalam hal sedemikian perlu diberikan kepada wakilnya atau walinya dan sebagainya. Baik. Ayat ini menghendaki agar harta dibagikan di bahagian merelasikan jaminan setiap individu sama ada dari segi makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan semua keperluan asas yang tidak dapat diabaikan, sehingga tidak seorang pun yang tersia-sia dan tidak mempunyai bekalan hidup. Penulis menambah, cara terbaik dalam membagikan harta supaya keperluan hidup terus berkesinambungan, berterusan, adalah menerusi antara lain cara berzakat. Jadi antara cara untuk kita dapat memanfaatkan harta kita, orang lain dapat manfaatkan kita, harta tersebut adalah dengan berzakat. Maka dalam keadaan yang tidak menyukarkan bagi orang kaya, zakat dapat menaikkan taraf hidup orang yang miskin kepada suatu peringkat yang berkecukupan, membebaskannya daripada kesengsaraan hidup dan bebanan hidup yang kian terasa berat. Jadi maksudnya apabila di sana ada golongan orang-orang yang berharta, maka seperti mana telah kita kupaskan sebelum ini, dia wajib berzakat untuk membantu golongan orang-orang yang memerlukan. Zakat bukanlah suatu kurniaan yang diberikan orang kaya kepada orang miskin. Namun dia adalah hak atau kewajipan yang dititipkan Allah di tangan orang kaya untuk kemudiannya diserahkan kepada dan dibagikan kepada orang-orang yang berhak. Baik. Jadi maksud di sini, penulis mengatakan pendengar di sini, apabila kita bayar zakat, zakat itu bukanlah sesuatu yang dibagikan oleh orang kaya to do a favor. Cakap Melayu apa? Ini saya I do you a favor tau. Saya bahasanya apa? Saya bantu awak sukarela. Lebih kurang lah ya. Ini saya volunteer untuk bantu awak. Ini bukan volunteer. Ini awak bukan do me a favor. Orang kaya
berikan zakat kepada orang miskin, orang kaya is doing a favor kepada orang miskin? Tak. Ini kewajipan yang Allah Ta'ala tetapkan. Ya. Kalau awak tak nak berikan zakat tersebut, awak jangan volunteer untuk jadi orang yang punya harta. Siapa kat sini contoh? Contohlah ya. Contohlah katakan ada satu syarikat, dia kata, saya ada kereta BMW. Siapa yang nak pakai kereta ni boleh, tapi dengan syarat dia kena hantar anaknya pergi sekolah setiap hari. Okay? Awak hantar anak saya pergi sekolah setiap hari, lepas hantar, pakailah kereta itu whole day. Petang, ambil anak saya balik. Siapa nak? Siapa rasa tak sanggup nak hantar leceh, jangan volunteer lah. Tapi kalau, bagus, hantar pagi, aku pagi tak ada kerja, dah pencen, lepas tu kereta aku dapat pakai. Bawa balik pula tu. Masya Allah, bagus. Nak tak? Kalau nak, hantar, kena terima tanggungjawab untuk hantar. Jadi besok pagi, happy dia akan hantar. Because why? Dia dapat pakai kereta tersebut. Kalau bagi mereka yang rasa tak mampu nak hantar budak tu pergi sekolah, jangan volunteer dan jangan ambil kereta itu. Kemudahan kereta ini hanya diberikan, awak dapat pakai whole day. Nak lepas tu nak bawa Grab ke, nak bawa pergi piknik ke, semua boleh. Bos tak marah. Pakai whole day. Syarat, hantar anak saya pukul 7 pagi sampai 7.30. Balik. Half an hour kerja satu hari, dapat kereta BMW. Plus petrol. Nak tak? Hebat tak? Hebat. Kalau tak mampu, jangan volunteer, saya akan kasih kereta ni kepada orang lain. Jadi ibaratnya orang yang ada harta, Allah Ta'ala kasih 100%, Allah Ta'ala minta 2.5%. 2.5% daripada harta itu diberikan kepada golongan asnaf zakat atau orang-orang yang susah. Kalau setuju tak with the deal? Kalau setuju, Allah Ta'ala kasih harta. Kalau tak setuju, beritahu, ya Allah, saya tak sanggup kasih 2.5%. Jangan kasih saya harta. Biar saya jadi orang yang miskin yang dapat 2.5%. Maka volunteer lah. Awak nak jadi orang yang dapat the 97.5%, atau awak nak jadi orang yang dapat 2.5%. Untung orang tu tiap tahun dapat 2.5%. Contoh, volunteer. Nak jadi orang miskin yang dapat duit zakat, atau nak jadi orang kaya yang keluarkan zakat. Siapa yang tak mampu hantar budak tadi, jangan volunteer untuk dapat pakai kereta BMW tadi. Ini contoh para jemaah. Jadi, yang tukang driver hantar budak tu tak boleh kata, I am doing you a favor tau. Every day, aku hantar kau pergi sekolah. Sorry, bukan nak do me a favor. My father give you this car. Apa aku rasa kau pakai kereta ni? Contoh. Jadi kita ada harta tu, bukan we are doing orang zakat, asnaf zakat a favor. Tetapi ini hak mereka. In order untuk kita dapat harta yang 97.5%. Contohlah. Jadi bagi orang-orang yang kaya yang berharta, kena sedar di mana kita berdiri. Ya? BMW yang kita pakai tu dengan syarat hantar budak ni pergi sekolah. Kalau tak nak hantar budak ni pergi sekolah, return balik BMW tadi. Itu kiasan sajalah ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Semoga Allah Ta'ala beri kita taufik dan hidayah, beri kita keredaan, beri kita keringanan untuk senantiasa mengeluarkan zakat dan juga bersedekah dan sebagainya. Zakat bukanlah satu kurniaan yang diberikan orang kaya kepada orang miskin. Namun dia adalah hak atau kewajipan yang dititipkan Allah di tangan orang kaya dan untuk kemudiannya diserahkan dan dibagikan kepada orang yang berhak. Dari sana nyatalah suatu hakikat penting bahawasanya harta bukanlah sebatas untuk orang kaya saja, namun dia adalah untuk semua kalangan. Dengan erti kata yang lain, harta merupakan satu hak yang mesti dinikmati oleh si kaya dan juga si miskin.
Hal ini ditegaskan oleh firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan hikmah pembagian harta rampasan perang, di mana ketika membincangkan ketika harta rampasan perang, Allah taala berfirman wala takuna daulatan bainal aghniya'i minkum, agar tidak hanya beredar antara orang-orang kaya antara kamu semata mengenai harta rampasan perang. Jadi apabila kita Allah taala berikan harta, alhamdulillah Allah taala tak minta 50%. Kalau kita nak berniaga, nak share dengan orang, orang tu kata 50-50. 50-50 lah. Saya kasih awak harta, kita 50-50. Atau 40-60. Atau 70-30. Allah Ta'ala minta 97.5, awak ambil 2.5 untuk diberikan kepada fakir miskin. Supaya mereka dapat nikmati sedikit. Contoh ya. Ini bermaksud mengenai pembagian harta rampasan perang. Pembagian ini bertujuan supaya harta tidak hanya dimiliki oleh orang-orang kaya sahaja, namun dia wajib dibagikan kepada sama rata kepada orang kaya dengan orang miskin. Jadi zakat merupakan hak dan kewajipan pada harta selagi dia dapat memenuhi keperluan fakir miskin, menutupi kelemahan, celah-celah kelemahan mereka, menghapuskan kesengsaraan, menghilangkan kelaparan dan menjamin keamanan mereka. Nak hilangkan kelaparan, kesukaran memang tak akan cukup. Akan tetapi setidak-tidaknya jangan lupa kepada golongan orang yang kurang diberikan kurniaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita ini Allah Taala telah pilih untuk menjadi orang yang diberi kelebihan. Ada choice seperti yang saya katakan. Awak nak jadi yang tukang dapat duit zakat, kita kasih 2.5%. Kalau kita rasa berat sangat, maka kita boleh pilih minta kepada Allah, kita jadi orang yang dapat 2.5%. Dia nak mana satu? Pilihan di tangan kita. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jika zakat tidak dapat memenuhi keperluan orang-orang yang memerlukan, tentunya di dalam harta terdapat hak selain zakat. Jadi kalau zakat saja tak cukup, maka dalam harta itu ada hak yang lain. Hak atau kewajipan ini tidak boleh dibatasi. Keperluan mereka yang memerlukan terpenuhi. Maka dari itu, harta orang kaya boleh diambil sejumlah mana yang cukup untuk menutupi keperluan fakir miskin. Imam Qurtubi berkata, Allah Ta'ala berfirman yang bermaksud dan bagikan harta yang dikasihinya. Yakni daripada surah Al-Baqarah ayat 177. Telah pun dijadikan sebagai dalil oleh ulama yang berpendapat bahawasanya terdapat kewajipan lain pada harta selain daripada zakat. Jadi makna di sini, selain daripada zakat ada kewajipan-kewajipan lain. Dengan ini, amal kebajikan seperti mana yang dikehendaki pada permulaan ayat tersebut dapat direalisasikan dengan sempurna. Ada juga yang mengatakan bahawa yang dimaksudkan ayat tersebut adalah zakat wajib. Bagaimanapun, pendapat pertama adalah lebih kuat. Dalam perkara ini Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud inna fil mali haqqa siwal zakah thumma tala hadhil ayat. Allah Ta'ala di mana Rasulullah menyebutkan sesungguhnya pada harta tersebut terdapat hak selain daripada zakat. Yang kita katakan tadi, kita dah kasih zakat dah cukup lah kan. Jadi ada perkara yang lain lagi tak? Nabi SAW pernah menyebutkan, dalam harta kita ada hak orang lain selain daripada zakat. Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat Al-Quran di mana Allah Ta'ala berfirman, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinna birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Yang bermaksud, bukanlah dengan menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu adalah seseorang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari kemudian, beriman kepada para malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya baik. Wal kitabi wan nabiyyin,
wa atal mala ala hubbihi, dan memberikan sebagian harta yang dicintai, yang disukainya, zawil kurba, kepada kaum kerabat, wal yatama, kepada orang-orang anak-anak yatim, wal masakina, dan juga kepada orang-orang miskin, wa banas sabil, dan juga kepada ibnu sabil, wasailina, dan juga kepada orang yang meminta, wa fir riqabi, dan juga kepada orang yang ingin membebaskan diri daripada hamba sahaya, wa aqamas salata wa ataz zakat, dan juga antara amalan itu adalah amalan yang baik, tunaikan solat dan bayar zakat. Wa mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan apabila dia berjanji hendaklah dia tunaikan janjinya. Wassabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's, dan hendaklah antara amalan-amalan baik adalah seorang yang senantiasa bersabar ketika berada dalam kesempitan, bersabar ketika berada dalam penderitaan, bersabar ketika dalam peperangan. Ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Mereka itu adalah orang-orang yang benar, dan mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa. Baik, dalam ayat ini kita renungkan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi Rasulullah pada ketika sebelum baca ayat ini, Rasulullah katakan dalam harta kita ada hak selain daripada zakat. Kemudian Rasulullah bacakan ayat ini. Ayat ini bukan hanya sebutkan tentang zakat atau sedekah, akan tetapi ayat ini menyebutkan tentang kebaikan. Seseorang yang nak lakukan kebaikan itu bukanlah setakat pandang ke timur atau pandang ke barat, atau duduk pandang kiblat atau tak pandang kiblat, atau nak pergi sana, nak pergi sini, nak kemasyhuran, nak jadi popular, bukan. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib. Allah Taala menyebutkan, kita lihat, kita renungkan ayat ini seketika. Bukanlah dalam menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Walakinnal birra, akan tetapi kebaikan itu adalah apa dia? Nak tengok. Jadi Allah Taala katakan, bukan kau pergi sana, pergi sini, pandang sana, pandang sini, popular ke, dikenali sana, dikenali sini, satu kebaikan. Tak. Walakinnal birra, akan tetapi kebaikan adalah. Kita renung, apa yang dikatakan kebaikan? Man amana billahi, akan tetapi kebaikan hakikatnya adalah barang siapa beriman kepada Allah. Man amana billahi. Kalau awak ini popular macam mana sekalipun, hebat, dikenali, tapi kalau tak beriman kepada Allah, tak ada kebaikan langsung. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir, beriman kepada Allah, beriman pada hari akhirat, wal malaikati, beriman kepada para malaikat, wal kitabi wan nabiyina, dan beriman kepada kitab-kitab Allah, dan beriman kepada para nabi. Jadi ini satu bahagian pertama. Kebajikan itu adalah kalau awak beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada para nabi. Ini kebaikan. Kerana apa juga kita lakukan? Kerana Allah. Kita seorang sedar kita akan kembali kepada Allah, bakal dihisap. Yang kedua, walakinnal birra, kebajikan itu juga adalah. Jadi kebajikan bukan hanya pandang ke sana, pandang ke sini, datang sana. Bukan. Kebaikan itu adalah wa atal mala ala hubbihi. Kamu memberikan sebagian harta yang kamu cintai. Kamu mengurniakan, memberikan sebagian harta yang kamu cintai, zawil kurba, kepada siapa? Kepada kaum kerabat. Wal yatama, kepada anak-anak yatim. Wal masakina, kepada orang-orang miskin.
Wabni sabil, kepada ibnu sabil, orang-orang yang terkandas dalam perjalanan. Wasa'ilina, kepada orang yang meminta. Kadang-kadang datang orang minta duit, kasih. Wafir riqabi, kepada orang yang nak bebaskan diri dia daripada penghambaan. Yang bahagian ini golongan menggunakan harta, memberi harta yang kita sukai kepada siapa? Kepada kaum kerabat, kepada orang miskin, kepada anak yatim, kepada orang miskin, kepada orang yang meminta, kepada orang yang nak bebaskan diri dia daripada kesengsaraan hidup. Ini contoh. Yang ketiga, pada masa yang sama, bukanlah kebaikan itu dengan kesana kesini dikenali atau sebagainya, akan tetapi kebajikan itu adalah seseorang wa aqamas salata wa ataz zakat. Seseorang yang tunaikan solat, tunaikan zakat, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan tunaikan janji apabila dia berjanji. Wasabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's, dan dia bersabar dalam keadaan senang, dia bersabar dalam keadaan susah, dia bersabar dalam keadaan menderita dan sebagainya. Ini kebaikan. Jadi nak tahu kebaikan tu apa? Ini dia kebaikan. Antara lain yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, yang dibacakan oleh Nabi SAW tadi. Penulis membawakan ayat ini kerana untuk tunjukkan kepada kita, selain daripada zakat, ada tanggungjawab. Di mana kalau kita ada kaum kerabat yang susah, kita senang, tak wajar kita biarkan kaum kerabat kita hidup penuh penderitaan. Contohlah, Allah Ta'ala beri kita sedikit kelebihan, Alhamdulillah. Allah Ta'ala uji adik kita dengan sedikit kesukaran. Ada sebagian orang, tak kisahlah, yang penting aku, anak-anak aku semua senang. Adik aku tu dia punya pasal. Kaum kerabat aku yang terdekat, tak kisah. Sifat orang beriman tak boleh demikian. Dia senantiasa kena peka. Adakah kita tergamak, kita makan sedap-sedap, mewah, pergi holiday, pergi begitu, pergi begini. Sedangkan adik kandung kita, atau abang kandung kita, kakak kita, kadang-kala atas sebab-sebab tertentu diuji oleh Allah SWT dengan sebahagian ujian. Ada di antara mereka, kadang-kala ibu tunggal. Tak kisah, kau pandai-pandai lah kau dah kahwin, kau pergi tinggal rumah sewa, kita senang. Itu bukan sikap orang yang beriman. Allah Ta'ala mengatakan di sini, ya, bahawasanya wa atal mala ala hubbihi. Ya, jadi di sini kalau kita kena renungkan, wa atal mala ala hubbihi dzawil kurba. Hendaklah diberikan kepada kaum kerabatnya. Wal yatama, kepada anak yatim. Jadi selain daripada zakat, kena juga bantu, peka, prihatin keadaan kaum kerabat kita. Minimum kaum kerabat kita jagalah. Dalam satu keluarga tu kadang-kadang Allah Ta'ala pilih satu dua yang senang, ada yang lain susah. Dalam kalangan orang kaum kerabat semua yang susah, Allah Ta'ala pilih satu. Allah Ta'ala ambil wakil, awak ni wakil daripada family ni, hidup senang sikit. Sebagai wakil, nanti dah dapat agih-agihkan, kongsi-kongsikan. Ingat, ini hanya pinjaman dan amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala boleh pilih adik kita yang lain. Allah Ta'ala boleh pilih kakak kita yang lain. Allah Ta'ala boleh pilih orang lain. Untuk senang nanti orang tu kasih kita duit. Tapi Allah Ta'ala pilih kita supaya kita senang, kita pula bantu. Kalau kita tak nak volunteer jadi orang yang dipilih, beritahu pada Allah, saya tak sanggup nak bantu yang lain, maka Allah Ta'ala ganti orang lain untuk diberi, menjadi seorang yang terpilih. Ada harta, orang tu akan bantu kita nanti. Kita akan ketuk rumah kita, boleh kasih beras, tolong bayarkan hutang. Contoh, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Baik, Imam Qurtubi mengatakan, pada saya,
Meskipun hadis ini masih lagi dipertikaikan, namun kebenaran maksud diperkuatkan lagi oleh ayat itu sendiri, iaitu firman Allah SWT yang bermaksud mendirikan solat dan menunaikan zakat. Kita sedang bincangkan tentang ayat tadi. Di sini zakat disebutkan beriringan dengan solat. Dia merupakan satu bukti bahawasanya yang dimaksudkan dengan firman Allah SWT memberikan harta yang dicintai. Wa atal mala ala hubbihi, bukanlah setakat zakat fardu. Sebab jika demikian maksudnya, maka di sini terjadi pengulangan dan itu mustahil terjadi. Jadi yang disebutkan wa atal mala ala hubbihi, hendaklah dia berikan memberikan harta yang dicintai, itu bab lain. Tetapi bab di sini, bab yang lain mengenai zakat, tidak sama. Baik, muka surat 393. Para ulama bersepakat bahawasanya apabila kaum muslimin memerlukan suatu keperluan yang mendesak, padahal zakat sudah diserahkan, maka diwajibkan memberikan sekali lagi harta kepada mereka untuk menutupi keperluan mereka. Jadi para ulama bersepakat, kalau kita menjadi orang-orang yang di-shortlistedkan, yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk ada harta, kemudian kita pun dah berikan zakat, dalam masyarakat kita, dalam keluarga kita ada golongan orang-orang yang susah, masih lagi menjadi kewajipan kita untuk membantu. Jadi hak ataupun tanggungjawab orang yang berharta tu bukanlah setakat zakat. Imam Malik berkata, diwajibkan ke atas kaum muslimin menebus tawanan perang mereka meskipun harus mengorbankan seluruh harta yang mereka miliki. Ketentuan sedemikian merupakan ijma' ulama yang menguatkan lagi pendapat kami tadi. Semoga Allah SWT mengurniakan taufik dan hidayah kepada kita. Maksud di sini Imam Malik mengatakan, kalau kaum muslimin ada di sana orang-orang Islam, para sahabat kena tebus tawanan perang, kita ada harta, kena bebaskan mereka. Kerana para jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah Allah Ta'ala pilih kita untuk menjadi orang yang berharta. Namun jangan kita lupa, tetap kehidupan ini hanyalah sementara. Ini adalah ujian. Harta yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, kadang-kadang Allah Ta'ala nak uji sedikit. Tak salah kalau kita ada harta, nak senang lebih sedikit, silakan. Alhamdulillah, nak pergi holiday, vacation, silakan. Nak ada kemewahan sedikit, silakan. Tapi jangan lupa orang yang susah. Apatah lagi kaum kerabat. Sedangkan kita berjiran sahaja, jiran yang kenyang, sedangkan ada jiran yang lapar, tak diperbolehkan. Bagaimana kaum kerabat yang kadang-kala adik atau abang atau kakaknya kaya sangat, sedangkan ada yang adik atau kakak atau abang yang lain miskin semiskin-miskin. Yang herannya langsung dibiarkan, macam tak rasa bersalah. Macam tu kau punya pasal, yang ni aku dapat harta semua dengan titik peluhnya. Betul dalam sebahagian perkara, tapi jangan lupa dengan titik peluh kita, sebelum itu dengan izin Allah. Allah tak izinkan tak berlaku. Jadi selalulah kita senantiasa tawaduk, sedar diri. Segala-galanya dengan izin Allah, kurniaan Allah, kemudian baru dengan kebolehan kepandaian kita sedikit atau sebagainya. Dalam tafsir Al-Mannar tercantum dinyatakan bahawasanya maksud firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa atal mala ala hubbihi, dan hendaklah kalian berikan harta yang dicintainya, memberikan harta kerana rasa cinta kepada Allah meskipun dia teramat dicintainya. Jadi maksudnya di sini dalam tafsir Al-Mannar disebutkan wa atal mala ala hubbihi, dan hendaklah dia berikan harta dan diberikan sebagian harta yang dicintainya itu diberikan kerana Allah. Apa juga kita lakukan, aku buat kerana Allah. Nescaya akan kita lakukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Muhammad Abduh berkata, pemberian ini tidaklah bermaksud pemberian zakat yang akan dihuraikan berikut ini, yang telah dihuraikan sebelum ini. Dia merupakan salah satu sendi kebajikan dan hukumnya wajib seperti mana halnya zakat.
Dia wajib dilakukan ketika datang suatu peluang yang mendesak untuk mengorbankan harta benda di luar waktu pembagian zakat. Contohnya, seorang hartawan melihat orang lain dalam keadaan bahaya dan amat memerlukan bantuan. Padahal hartawan tersebut telah pun bayar zakat atau hartanya belum lagi cukup haul. Dalam kes seumpama ini, bantuan mestilah segera dihulurkan mengikut kemampuan tanpa perlu menunggu syarat nisab zakat. Jadi kadang-kadang kita lihat ada orang itu betul-betul memerlukan, tapi belum cukup haul pun. Ataupun bulan lalu saya dah tunaikan zakat, dah pergi muiz. Jadi ni macam mana dah 2.5% dah kasih. Jangan mengira. Contoh. Jadi kita gunakan kebijaksanaan, pada masa yang sama kita tahu jangan sampai kita ditipu. Tetapi ingat bahawasanya dalam harta kita itu ada tuntutan dan tanggungjawab. Dan dia itu bukan hanya dalam bab zakat. Dan Alhamdulillah masyarakat Islam Singapura ini kita beruntung. Dan kita ada kesedaran. Selain daripada harta zakat yang kita tunaikan, kita keluarkan, tanpa kita sedari sebenarnya, setiap bulan orang-orang yang bekerja, dia mengenepikan sebahagian hartanya untuk membina masjid. Ada mosque building fund. Semua masjid-masjid di negara Singapura ini siapa yang bina? Masyarakat Islam Singapura bina. Pakai duit siapa? Pakai duit kita. Setiap bulan dapat gaji tolak $6.50, $9.50 atau $14.50 atau berapa yang kita kena tolak berdasarkan berapa gaji kita. Itulah duit yang kita tolak untuk bina masjid. Ini luar daripada zakat. Zakat kena tunggu cukup haul, cukup nisab. Kita tak tunggu cukup haul, cukup nisab. Dapat duit gaji, tolak automatik. Sebab itu apabila kita kena tolak automatik duit mosque building fund, jangan mengeluh. Itu bina masjid. Semua masjid di Singapura dibina dengan menggunakan duit tersebut. Alhamdulillah. Dan setiap minggu 4,000 jemaah tunaikan solat Jumaat di Masjid Istighfar. 5,000 jemaah tunaikan solat Jumaat di Masjid Darul Ghufran. 3,000 jemaah tunaikan solat Jumaat di Masjid Darul Aman. Beribu-ribu jemaah tunaikan solat Jumaat di masjid seluruh negara kita. Siapa dapat pahala? Semua umat Islam. Masya Allah. Dengan syarat ikhlas. Termasuklah arwah pakcik kita, arwah bapa kita yang telah meninggal dunia dulu, yang kerja dulu daripada dulu kerja. Tolak duit dulu, tolak $2. Ingat. Ada yang tolak $1. Tolak. Dapat terbina Masjid Muhajirin. Dapat terbina Masjid An-Naim. Selagi mana masjid itu digunakan, selagi itu kita dapat pahala yang tak nampak, tak perasan. Kerana tak mengira. Kalau kita katakan zakat dah kasih apa? Ini, jangan. Contoh. Selain daripada itu, apabila kita masuk masjid, seperti mana saya sering kali sebutkan, setiap kali masuk masjid, nampak tabung masjid, masukkan duit dalam tabung masjid. Berapa yang termampu? Termampu $10 silakan. Tak mampu $5 silakan. Tak mampu $2 silakan. Setiap kali kita buat istiqamah. Biar sedikit istiqamah. Kita niatkan ini untuk bayar duit air lampu. Utilities. Setiap orang yang berwuduk, kita dapat pahala. Setiap mereka yang berwuduk, kita dapat pahala. Pasal kita masukkan duit. Masjid perlu menampung operasi. Alhamdulillah. Maka jangan kita mengira, ni dah bayar zakat dah. Ini semua beyond zakat. On top and above. Contoh. Jadi di sini yang disebutkan di sini, kalau di sana ada keperluan, nescaya kita usahakan dan kita membantu. Walhamdulillah. Jika seseorang tidak memiliki apa-apa selain sepotong roti, namun tidak memerlukannya sama ada bagi dirinya maupun untuk keluarganya yang wajib diberikan nafkah, dan secara kebetulan melihat orang lain yang memerlukan bantuan, maka dia diwajibkan memberikan sepotong roti tersebut kepada orang yang memerlukan. Kita kena ada sikap. Contoh, di mana
kita ada sikap suka memberi. Ya, suka memberi. Contohlah, pergi jemputan, alhamdulillah. Lepas tu dia kasih berkat bawa balik biryani satu kampit. Dah makan kat sana dapat biryani. Alhamdulillah. Kat rumah pula tak ada orang nak makan. Contohlah. Atau mungkin ada orang nak makan. Tetapi dalam perjalanan, nampak orang susah ni. Biryani sedap. Aku nak. Tapi tadi aku dah makan dah. Orang ni mungkin tak ada makan. Orang ni katakan, please. Apa kita buat? Biryani nak makan di malam, tadi dah makan sedap, malam nak makan lagi. Tapi kenangkan orang ni yang lebih memerlukan, tak apalah. Tadi dah makan. Ni awak baik. Alhamdulillah. Contoh. Ada sebagian orang, ketika dia pergi majlis tertentu, dalam satu majlis kadang-kadang dah habis, makanan dibuang. Ataupun orang berebut-rebut nak bawa balik. Nak bawa balik malulah. Tak apa, dia bawa balik. Bungkus. Lepas tu, ada banyak ni. On the way, dia ada banyak jiran tetangga dia tahu. Rumah tingkat sini anak dia 5. Rumah tingkat situ anak dia 7. Rumah tingkat sini anak dia tak ada bapa. Ada bungkus. Okey, tak apa. Setiap kali ada majlis, dia kerja tempat yang sering kali ada buat event. Bawa balik. Terus tok nak bawa balik, ambil makan. Makan. Contoh. Jadi dia jadi seorang yang bermanfaat untuk masyarakat. Contohlah. Jadi tak nakkah kita jadi orang sedemikian? Tak cemburu ke Allah Ta'ala pilih orang-orang tertentu menjadi jembatan, menjadi penyebab orang lain kenyang. Allah Ta'ala menjadikan orang-orang ini menjadi penyebab orang tu gembira. Dan kita bantu, bahkan dalam bab begini, bukan hanya bantu orang Islam. Orang tingkat 2 tu, ada nyonya tu memang kesian, dia seorang, dah tak ada suami. Kadang-kadang bawa balik, hantarkan makan. Thank you. Alhamdulillah. Gembirakan orang. Contoh para jemaah yang dirahmati. Jadi penulis menuliskan di sini, kalau kita ada roti tu kita tak perlukan, kasih orang lain yang memerlukan. Alhamdulillah. Saya lihat zaman sekarang lagi dengan teknologi dan digitalization dan juga social media, ada grup-grup tertentu yang saya pernah nampak lah. Ada apps, saya tak ingat apa nama apps dia. Di mana kalau kita ada makanan ke, kita ada sesuatu yang kita tak nak, kita boleh kasih. Siapa yang tinggal kawasan situ, dia boleh ambil. Jadi ada grup, Facebook grup pun ada, di mana orang yang nak kasih, dia bukan nak jual, dia kasih free. Kadang-kadang saya tengok ada orang nak kasih katil, ada orang nak kasih kerusi meja, ada orang nak kasih, orang Islam ada yang lain dapat kemanfaatan. Contoh. Sehingga kadang-kadang yang sedih, tengok dalam grup tu saya terperasan, dia kata hari ini saya ada kuih tak habis. Siapa nak? Merebut orang nak. Ya Allah. Kuih ke biskut, orang merebut nak. Yang bagi kita kadang-kadang tak terfikir ni siapa yang nak. Ada kata saya ada coklat expire lagi 2 hari. Siapa nak please inform. Semua berebut nak. Allahu Akbar. Kadang-kadang kita ni tak terperasan di sana ada 1-2 golongan yang lain yang betul-betul memerlukan bantuan. Jadi bukan setakat sepotong roti inilah ya. Kadang-kadang kita makan tempat fast food ke, makan kat restoran tak habis, sedangkan makanan-makanan itu makanan-makanan yang mahal dan berharga. Orang yang berada dalam keadaan terdesak bukanlah satu-satunya orang yang berhak menerima bantuan. Malahan Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada orang mukmin supaya menyumbangkan hartanya selain daripada kewajipan berzakat. Adapun yang pertama, huluran bantuan wajib diberikan kepada siapa? Kalau kita lihat ayat tadi. Ayat tadi bagaimana? Allah Ta'ala berfirman, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba, dan hendaklah kalian berikan harta yang kalian suka itu kepada kaum kerabat, wal yatama, kepada orang anak-anak yatim, wal masakin, kepada orang-orang miskin, wa banis sabil,
orang yang terputus dalam perjalanan, wasailin, orang yang meminta-minta, wafir riqab, dan juga orang yang ingin bebaskan diri daripada penghambaan atau kesusahan. Ini dapat kita lihat di sini. Jadi penulis mengatakan kepada kaum kerabat, mereka adalah orang-orang yang lebih layak memperoleh bantuan demi mempereratkan hubungan silaturahmi. Setiap orang apabila dalam keadaan terdesak, sedangkan antara keluarganya ada yang berkemampuan, maka hatinya pasti tergerak untuk mendapatkan belas kasihan mereka. Kita ada adik, mak bapak dah tak ada, adik tadi susah, kadang-kadang tengok abang senang. Abang ada kereta, Masya Allah, kereta BMW, kereta Mercedes. Adiknya kadang-kala atas sebab-sebab tertentu diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, rumah terputus elektrik, tak mampu bayar. Tergamak abangnya biarkan. Tak wujud saya rasa abang sedemikian. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Manusia yang masih memiliki naluri dan nurani yang sihat pasti berasa sedih dan bersimpati apabila ada di antara kaum kerabatnya, family-nya dilanda kemiskinan dan kesengsaraan melebihi rasa simpati yang diberikan kepada orang lain. Dan bahkan dalam perkara ini, simpati kita kepada kaum kerabat mesti lebih daripada kepada orang lain. Dan memang kita digalakkan dalam Islam untuk membantu kaum kerabat diutamakan. Dirinya pasti merasa hina apabila ada anggota keluarganya yang berada dalam kehinaan. Sebaliknya pasti merasa bangga apabila ada antara keluarga mereka yang berjaya. Oleh yang demikian, sesiapa yang memutuskan tali silaturahim dengan merelakan kaum kerabatnya hidup dalam kesengsaraan, manakala dirinya hidup dalam kemewahan, berarti orang itu tidak berhati nurani dan mengabaikan ajaran agama, jauh dari kebaikan dan tidak berperi kemanusiaan. Sebaliknya, seorang yang mempunyai pertalian silaturahmi yang kuat, hak keluarganya pasti diperjuangkan dan hubungan tali silaturahim pasti sentiasa dijaga dengan baik. Jadi keluarga, kaum kerabat, family memang perlu kita utamakan. Kalau wujud ada orang antara adik-beradik, abang merasa cemburu adiknya gembira, adik merasa cemburu kakaknya senang, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dah tak tahu apa yang silap. Makanan apa yang awak makan? Sampai hati menjadi gelap. Wujud tak? Wujud. Adik-beradik masih nak compete sampai ingin jatuhkan satu dengan yang lain. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dia lupa suatu ketika dahulu, ketika dia berusia 2 tahun, kakak dia berusia 4 tahun, abang dia berusia 6 tahun, jalan bermain bersama-sama, berpimpin tangan, main kejar-kejar, main sembunyi-sembunyi, main one leg, main teng-teng, macam-macam main lagi. Lupa semua. Kerana harta dan pangkat. Jadi, kena kenangkan suatu masa dahulu. Ketika budak yang bersih suci, sebelum datang sifat-sifat yang lain. Jadi bukan hanya kita dituntut untuk membantu zawil kurba, tetapi penulis mengatakan dalam ayat itu Allah Ta'ala juga suruh membantu golongan yang lain. Wal masakin. Tatkala orang-orang miskin tidak mampu menerima nafkah yang mencukupi keperluan dan mereka berpuas hati menerima penghasilan yang sedikit daripada menengadah tangan sebagai pengemis, maka mereka dibantu dan ditolong oleh orang-orang yang berkemampuan. Ibnu Sabil. Kita telah bincangkan apa maksud Ibnu Sabil, orang yang terputus dalam perjalanan. Orang yang meminta-minta. Di sana ada orang susah tetapi tidak meminta. Di sana ada orang susah tetapi dia meminta. Kalau kita tahu ada orang susah tak meminta, kita pergi satu tempat, kita tahu dia tu susah, dia tak minta, kita tahu dia perlukan pertolongan, tolong dia. Bantu dia supaya dia tak perlu minta-minta.
Jadi kita gunakan sense, kita gunakan kita punya naluri, ihsan kita. Harta mestilah disalurkan kepada hamba sahaya juga yang ingin membebaskan dirinya daripada penghambaan. Kita telah kupaskan tentang hamba sahaya, maksud definisi hamba sahaya. Perenggan di bawah. Menjadikan kumpulan ini sebagai satu kumpulan yang wajib menerima bantuan dan harta yang dimiliki kaum muslimin merupakan satu bukti keinginan agama Islam untuk senantiasa memperjuangkan kemerdekaan hamba sahaya. Baik. Muka surat sebelah. Kewajipan mengorbankan harta kepada kesemua golongan yang kita sebutkan tadi bukanlah daripada hasil kutipan zakat. Jadi Allah telah sebutkan ini semua bukan pasal zakat. Pasal kita tahu zakat anak yatim tak boleh dapat. Anak yatim hanya boleh dapat kalau dia tu yatim dan fakir miskin. Keyatiman dia bukan pasal zakat. Kita tahu zawil kurba, kaum kerabat pun tak dapat zakat kecuali kaum kerabat yang susah. Tetapi kita disuruh, ini menunjukkan dalil Allah telah sebutkan ini adalah bukan dalam bab zakat tetapi dalam bab tolong menolong, menggembirakan, menceriakan dan sebagainya. Ramai orang mengabaikan hak-hak umum ini padahal dia amat digalakkan dalam Al-Quran. Di samping di dalamnya mengandungi prinsip kehidupan bersosial yang adil dan mulia. Mereka hampir-hampir tidak mahu menghulurkan bantuan kepada mereka-mereka yang hidup melarat. Melainkan sebagian kecil yang ingin peduli terhadap nasib golongan-golongan yang susah yang meminta-minta atau tidak. Meskipun pada hakikatnya golongan ini tidak dibenarkan menjadi pengemis. Sebab mereka telah pun menjadikan suatu perbuatan mengemis sebagai suatu pencarian. Jadi kadang-kadang orang tu terpaksa mengemis, terpaksa meminta. Cuma masalahnya sekarang ini kadang-kadang yang mengemis tu pun kadang-kadang kita tak tahu sejauh mana dia betul-betul susah. Ini masalah. Kadang-kadang dah dieksploitasikan, dah ada sindiket-sindiket. Kesian. Ada sebagian tempat diorang culik budak-budak, potong tangan budak tu. Jadi budak tu kodong, awak kena mengemis. Jadi orang tengok kodong kesian, mengemis. Sindiket-sindiket, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ibnu Hazmin berkata, diwajibkan ke atas hartawan di setiap negara untuk mengurus sekaligus membiayai fakir miskin. Dan pihak berkuasa pula diwajibkan memaksa para hartawan supaya berbuat demikian. Jika zakat dan harta kaum muslimin yang lain tidak cukup untuk menutupi keperluan mereka. Jadi kalau memang zakat tak cukup, maka mereka-mereka yang berharta kena fikirkan bagaimana untuk membantu sebahagian daripada golongan orang-orang yang susah. Kalau zakat berjuta-juta masih lagi tak cukup, mungkin silapnya bagaimana pengurusan zakat. Pengurusan zakat itu mungkin perlu di-revisit, diperhalusi. Bagaimana pembagian zakat? Kalaulah zakat itu sampai berpuluh juta dolar, masih lagi ada orang susah tak makan, something is wrong somewhere. Ya. Kalau kat Singapura ini kutipan zakat pada bulan Ramadan mencecah 30 juta dolar, 40 juta dolar. Kalau masih wujud ada orang tak makan disebabkan tak ada beras, budak nak pergi sekolah tak pergi sekolah disebabkan tak ada duit nak pergi sekolah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibni sabil." Yang telah kita ambil tadi. Baik. Ayat yang lain pula Allah Taala berfirman, "Wa bil walidaini ihsana." Dan hendaklah kepada kedua ibu bapa kalian berbuat baik. Wadzil kurba, dan kepada kaum kerabat, wal yatama, kepada anak-anak yatim, wal masakini, kepada orang-orang miskin, wal jari dzil kurba, dan kepada jiran yang dekat, wal jiran yang jauh, wajaril junubi, dan jiran yang dekat, wasahibi bil janbi,
dan sahabat yang dekat yang bersebelahan dengan kita, wa ibnis sabil, dan juga ibnu sabil, orang yang terputus dalam perjalanan, wa ma malakat aimanukum, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Semua ini hendaklah kita berbuat baik. Jadi kita sedang bincangkan tentang harta. Zakat itu sebahagian daripada kewajipan kita. Selain daripada itu ada golongan orang-orang yang lain yang perlu kita bersikap peka lah. Bukan saya suruh kita kasih semua harta kita. Bukan saya katakan kita tak boleh bersenang-senang. Bukan saya katakan kita tak boleh pergi holiday. Pergi, silakan. Bersenang, bergembira, silakan. Tetapi jangan lupa di sana wujud orang yang susah. Jangan lupa di sana wujud orang yang kelaparan. Orang yang anaknya betul-betul tak ada makan. Jangan lupa. Itu saja ya. Antara lain, wallahu a'lam bisawab, kita henti di sini. Sampai di sini saja pertemuan kita hari ini. Kita akan sambung pertemuan kita pada pertemuan akan datang dan kita akan bincangkan lagi bagaimana, apakah jenis-jenis sedekah-sedekah sunat dan infak bulanan orang yang dapat gaji, macam mana di sebahagian negara ada zakat gaji. Macam mana kat Singapura dan sebagainya, kita akan kupaskan perkara-perkara sedemikian. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah para jemaah, sampai di sini saja pertemuan kita. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Kita berdoa moga-moga Allah Subhanahu wa taala menguliakan kita rezeki yang mencukupi, yang penuh dengan keberkahan. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati kita, senantiasa ingin membantu diri kita, ahli keluarga kita dan golongan orang-orang yang susah, dan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita bersama golongan hamba-hamba yang berjaya di dunia dan di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bisawab. Sampai di sini saja pertemuan kita hari ini. Segala yang benar itu daripada Allah Ta'ala, segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li walakum walisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.